Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi live hari ini tajuk dia adalah Zahid atau Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ada kemungkinan akan disingkir menerusi undi tidak percaya atau EGM sebelum sempat pemilihan UMNO. Jadi ini tajuk saya. Ya. Jadi sepintas lalu kita sudah tahu apa yang telah berlaku pada pilihan raya umum ke-15. Tetapi untuk memahami kenapa Zahid ada kemungkinan Zahid disingkir dari jawatan Presiden UMNO sebelum pemilihan UMNO, sama ada menerusi undi tidak percaya atau apa orang kata EGM. Sepintas lalu biar saya jelaskan apa yang telah berlaku dan sedang berlaku. Jadi kita sudah tahu Barisan Nasional mencatatkan prestasi yang terburuk dalam sejarah, ya, sejak penubuhan dia. So 1952 Barisan Nasional tertubuh, bukannya selepas merdeka atau sebelum merdeka, sebab selepas merdeka ianya bukan Barisan Nasional tetapi Parti Perikatan. Kemudian pada tahun saya lupa bila, ya, 1970 something or whatever, okey, ianya dijenamakan semula sebagai Barisan Nasional. Jadi sebab sejak penubuhan dia tidak pernah ada kekalahan yang teruk sebegini. Pada 2018 dia kalah dan kali ini hanya dapat 30 kerusi. Jadi jika kita lihat penolakan Melayu Islam terlalu besar di negara ini terhadap UMNO, PH hanya mendapat 11% undi Melayu, hanya 11%. Jadi kita boleh abaikan benda tu dan kita lihat negara kini telah berpecah kepada pengundi bukan Melayu dan Melayu. Yang bukan Melayu sokong PH, yang Melayu kebanyakannya telah beralih ke Perikatan Nasional dan ramai pula tidak ingin keluar mengundi. So itu yang berlaku pada PRU 15. Jadi BN mencatatkan prestasi yang terburuk, dia dapat 30 kerusi, manakala Perikatan Nasional yang hanya tertubuh tak sampai pun 3 tahun, dia dapat 73 kerusi. Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang amat memalukan dan penolakan pengundi Melayu Islam terhadap UMNO menjadi cukup jelas. Kalau di kawasan bandar, mereka yang marah dengan UMNO tidak ingin keluar mengundi. Kalau di luar bandar, mereka yang penyokong UMNO yang lebih konservatif sikit, mereka keluar mengundi tapi menyokong PAS. Sebab itu PAS naik dan sebab itu Perikatan Nasional naik. Jadi saya ingat lagi masa fasa berkempen, bila kita tanya, orang luahkan rasa tidak puas hati terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan penguasaan kluster mahkamah terhadap UMNO. Jadi orang tak puas hati. Ya. Tidak kurang yang menyifatkan UMNO di bawah Zahid sebagai parti yang dibelengui, ya, pelbagai skandal, dan hampir kesemua yang ditemui ketika fasa kempen itu berkata bahawa Zahid bersekongkol dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menipu kononnya BN tidak akan kerjasama dengan PH. Jadi hari ini penipuan itu terbukti benar. Okey. Bukan hanya Zahid memperdaya yang di-Pertuan Agong dengan maklumat palsu kononnya semua ahli parlimen BN menyokong Anwar. Zahid melakukan penipuan ini setelah mempengerusikan mesyuarat Majlis Setinggi Barisan Nasional dan meyakinkan semua ahli parlimen BN untuk kekal pembangkang tanpa menyokong Anwar atau Muhyiddin atau mana-mana calon Perdana Menteri. Jadi atas penipuan inilah, ya, berlaku Anwar naik sebagai Perdana Menteri. Penipuan Zahid ni menjurus kepada desakan demi desakan oleh kepimpinan UMNO di pelbagai peringkat agar Zahid letak jawatan. Begitu juga kepimpinan MCA dan MIC agar Zahid letak jawatan sebagai pengerusi BN. Ya. Namun Zahid sehingga kini berdegil. Dia hendak kekal sebagai pengerusi BN dan Presiden UMNO bagi memastikan Anwar bukan hanya kekal sebagai Perdana Menteri dan BN kekal menyokong kerajaan pimpinan Anwar.
So ini sekarang ni telah menimbulkan ketegangan luar biasa. Walaupun sekarang ni BN dianggap menyokong PH, tetapi ketegangan di dalam UMNO dan BN luar biasa. Okey. Jadi sekarang sudah ada desakan, bukan hanya desakan agar Zahid disingkirkan, sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang sedang dibincangkan bagaimana hendak singkirkan Zahid. Tak perlu tunggu pemilihan UMNO. Sebab menurut ROS, UMNO telah diberi pelanjutan. Ya, sebelum PRU 15 dia diberi pelanjutan, mesti lakukan pemilihan parti dalam tempoh 6 bulan maksima selepas PRU 15. Tetapi ada yang berpendapat Zahid perlu disingkirkan secepat mungkin. Jadi perkara yang dipertimbangkan ialah undi tidak percaya atau usul tidak percaya dengan cara-cara tertentu atau menerusi EGM dan menggantikan Zahid dengan seorang yang tidak saya ingin namakan. So, inilah yang UMNO sekarang berdepan dengan. Dan lagi satu, sekalipun pemimpin-pemimpin UMNO ni dia tunggu sehingga 6 bulan dari sekarang, sehingga pemilihan UMNO, Zahid pada ketika itu akan menghadapi cabaran yang jauh lebih besar berbanding cabaran yang dihadapi sekarang. Ini kerana sekiranya pemimpin-pemimpin Barisan Nasional atau UMNO menunggu sehingga pemilihan UMNO pada bulan, kalau 6 bulan dari sekarang maksudnya bulan Mei lah, ya, maka mereka ada banyak masa untuk merancang, banyak masa untuk bercatur dan juga menilai tahap penerimaan rakyat atau Melayu Islam terhadap UMNO dan impaknya terhadap parti itu. Impaknya semestinya buruk. Impaknya semestinya buruk kerana apa orang kata, tidak ada sebarang naratif yang boleh dimainkan oleh ahli-ahli pemimpin UMNO, tidak ada sebarang perkara yang boleh diceritakan oleh pemimpin UMNO yang boleh mengubati perasaan marah pengundi Melayu Islam yang tertipu. Kononnya UMNO dan Anwar dan DAP tidak sekali-kali akan tidur sebantal. Malah masyarakat Melayu Islam akan mempersoalkan kenapa Zahid dan UMNO tidak mendahulukan perjuangan agama dan bangsa yang menjadi teras perjuangan UMNO sekalipun parti itu ingin bekerjasama dengan gabungan lain. Jadi ada spin di media sosial yang berkata Perhimpunan Agung UMNO menetapkan no Anwar, no DAP dan no Bersatu. Ini palsu. Ya, Perhimpunan Agung UMNO menetapkan no Anwar, no DAP secara am, maknanya ketika pilihan raya dan selepas pilihan raya. Tetapi bagi Bersatu, bagaimanapun penetapannya ialah tidak kerjasama dengan Bersatu ketika PRU 15. Dia tak cerita selepas PRU 15. So, memang ada alternatif yang bertepatan dengan Perhimpunan Agung yang tidak diendahkan oleh Zahid. So, nak cerita panjang lebar ni saya ringkaskan lah, ya. Ada pergolakan, ada rasa tidak puas hati yang cukup meluas dan satu daripada tiga akan berlaku. Sama ada akan berlaku usul tidak percaya terhadap Zaid Hamidi sebelum pemilihan UMNO, mungkin dalam masa terdekat ke sebulan ke 2 bulan ke, atau perkara yang sama iaitu usul tidak percaya tetapi menerusi satu EGM, atau mereka akan tunggu sehingga pemilihan UMNO yang dijangka tidak perlu diadakan selewat-lewatnya bulan Mei tahun depan. Now, ada yang berkata kepada saya, jangan bimbang, Zahid dia boleh cantas ramai pemimpin ni yang bertentangan dengan dia. Okey, kalau Zahid cantas pemimpin yang bertentangan, yang dia rasakan mungkin boleh mengatasi dia pada pemilihan UMNO dan sebagainya, pemimpin tidak itu atau MP itu tidak perlu kosongkan kerusi parlimen. Ya. Jadi bila mereka tidak kosongkan kerusi parlimen, mereka akan bebas untuk membuat keputusan sendiri, kan dah dicantas. Jadi ini tidak akan membawa sebarang manfaat kepada Zahid, malah ianya akan memburukkan lagi impian Zahid untuk cuba kekalkan Anwar sebagai Perdana Menteri. So itulah situasinya di dalam UMNO. UMNO bergolak. Okey, rasa tidak puas hati meluas. Okey. So sebelum saya ambil soalan,
seperkara saya nak cerita, ada sebenarnya cyber trooper ni adalah bodoh. Tahu mengapa? Sebab biasanya saya tak kisahlah cyber trooper, tetapi ada satu perkembangan menarik yang diperhatikan oleh ramai Melayu. Sebenarnya banyak cyber trooper ni pro DAP. Tiba-tiba di merata mempertahankan Zahid. Dan nombor dua, asalkan orang itu adalah penyokong Tun atau bukannya dari kalangan penyokong mereka, biar buat live ke, buat apa ke, cerita naratif, biar pun membuat penganalisa ke, cerita apa sahaja, mereka akan masuk, oh derhaka kepada Agung, derhaka kepada Agung, oh ini kerajaan baginda dan sebagainya. So sebenarnya tidak ada sesiapa mempertikaikan keputusan tuanku. Malah saya lah orang pertama yang memberitahu dengan sejelas-jelas mungkin bahawa semua perlu hormati keputusan Agung, dan saya mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi jangan bohong rakyat, kononnya tuanku menitahkan kerajaan perpaduan. Cuba rujuk balik surat tuanku pada ketika Anwar diberitahu bahawa Anwar menjadi Perdana Menteri. Tidak disebut kerajaan perpaduan di sana. Kerana yang bakal tertubuh bukan kerajaan perpaduan, ianya kerajaan minoriti. Untuk penjelasan itu, anda rujuk kepada live YouTube saya semalam di YouTube Regi Jesse Rita Udin. Okay? So, itulah sedikit sebanyak yang saya ingin kongsi dengan anda. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya. UMNO dah lama sakit, yang sukar diubati, betul? Dan benda ni, UMNO lama sakit, tidak lama sebelum PRU 15, benda ni disebut oleh DAP. Malah tak silap saya, Kit Siang meminta Zahid letak jawatan. Sekelip mata sudah berubah. Ya, kleptokrat yang dilawan sebelum PRU 14 kini sudah sebantal. Saya nak lihatlah kalau Zahid terlibat dalam kerajaan Anwar. Saya nak lihatlah. Jika tidak disingkirkan, berkemungkinan hilang gaib dari muka bumi. Okey, ni soalan. Jika Zahid disingkirkan, adakah akan memberi kesan kepada kerajaan pimpinan Anwar? Okey, itu saya tidak ingin komen sebab live ini bukannya untuk saya meramalkan apa kemungkinan-kemungkinan yang bakal berlaku. Cuma yang saya tahu sekarang ni, rasa tak puas hati terhadap Zahid, yang saya rasa satu Malaysia tahu. Okey, satu Malaysia tahu. Melayu Islam tahu. Dia dari atas sampai ke akar umbi. 3 bulan sebelum PRU 15 saya dah beritahu akan berlaku tsunami Melayu yang akan memukul UMNO, dan saya meramalkan UMNO hanya akan mendapat antara 29 hingga 32 kerusi. Dan itu tepat. Ya. GTA saya tak pernah ramalkan. Ya, ada cyber trooper dan sebagainya, saya tak pernah ramalkan. 2018 lagi UMNO dah tenat. PRU 15 ini baru sampai. Ya, betul. Susah payah jaga UMNO. Apa tu? Susah payah jaga UMNO kononnya, tapi kahwin dengan kleptokrat yang majoritinya DAP. Benda ni, how you try to explain it, rakyat tak akan beli. Okey, cerita dia begini. Setakat ni kita jangkakan, kita lihat, analisa dia belum selesai, tetapi daripada semua penyokong Pakatan Harapan, dijangka 30% tak puas hati. Maknanya esok kalau PRU, Pakatan akan drop teruk. Bukan teruk lah, tapi mungkin hilang 10 kerusi ke 15 kerusi macam tu. Sebab ada kemarahan, tetapi dia tidak berleluasa sebab ada euforia buat masa ni. Anwar dah jadi Perdana Menteri di kalangan penyokong mereka. Bila euforia ni tenang, baru akan timbul persoalan, why are you with the kleptocrat? Okay. Dibelah pula UMNO, dibelah Melayu Islam ni, berleluasa rasa tak puas hati.
Ya. So there is nothing racist about it. Saya bukannya menyerang DAP, no. Ya. Fakta, anda menipu. Anda menipu penyokong anda. Bulat-bulat. Bukan tipu sikit, tipu bulat-bulat. Okey? Okey. Sebab ada option lain. Ya, sekalipun nak bergabung atau bekerjasama, ada option lain. Sebab PAU tak kata no bersatu. Dia kata tak kerjasama dengan bersatu pada PRU 15 nokta. Tidak sebut selepas dan sebagainya. Tapi DAP dan Anwar ada. No Anwar, no DAP. Maknanya sampai bila-bila selagi tidak ada resolusi baru. Dan apa pun sehari sebelum Zahid bertemu Agong, dia menipu, dia buat resolusi di BN, peringkat Barisan Nasional, kononnya kita akan duduk pembangkang, tak akan sokong siapa-siapa. Tapi secara senyap ada warkah Zahid menipu, kononnya seluruh BN sokong Anwar. Tahu tak tahap kemarahan di dalam UMNO? Luar biasa, saudara-saudari. Luar biasa. Tipu, tetap tipu. There is no turning, no justification. Alright? Dan Zahid dah mengaku, menurut MCA, menurut MIC dah mengaku bahawa dia warkah itu adalah sahih. Di PRN Padang Serai, PH akan hilang seat punya sebab PH sudah ugut BN untuk undur diri untuk biarkan PH lawan straight fight. Jika Zahid jadi TPM, ada orang kata Zahid akan jadi TPM di sini dalam komen. Jika Zahid jadi TPM, Anwar cuma akan mudaratkan PH dan diri dia sendiri. Sebab there is no way to explain macam mana boleh bersekongkol dengan Zahid. No way. Tak ada cara. Ya? Dan ada itu saya akan bincang di Lifeline. Ada non-Muslim yang saya berjumpa, tanya mereka, ada yang marah, why PH is with Zahid. Tapi ada yang berkata, sekurang-kurangnya better than pass. Sting Regi, better than pass. Sebenarnya, that is a stupid reason. Pertama sekali, kena berbalik kepada Federal Constitution, rule of law dan sebagainya. All that thing lah. Okay? Kemudian yang lain. Okay? So, saya tak fikir on racial lines. Why? Ada pass. Jadi, no. It is morally incorrect untuk adakan kerjasama dengan Zahid. Lebih-lebih lagi, itu melibatkan penipuan anda kepada penyokong. Jadi, bila anda membuat sesuatu based on deception, in the long run, ianya akan mengkucar-kacirkan politik negara lagi. Sebab anda mewujudkan golongan yang tidak puas hati yang baru, 30% dalam PH dan hampir 100% dalam UMNO. Dan golongan baru ni akan menyebabkan politik berterabur lagi seperti sekarang pada PRU 16. So, as long as there is deception involved, you are just creating more problems. So, sesiapa yang menggunakan logik, tak apa, kita, yang especially the non-Muslim, tak apa, kita kompromi dengan Zahid, sekurang-kurangnya tak ada PAS. You are sesat. Ya. Malah anda sedang melihat dari kacamata perkauman. Saya tidak. Itu kita bincang kemudian. Yang penting is janji dicapati oleh PH dan janji telah dicapati oleh BN. Bukan ditepati, dicapati. Okey. Adakah Tun M akan mengatur sesuatu? Okey, saya tak nak komen yang tu. Sekalipun saya tahu, saya tak akan komen. Ya? Okey. Adakah akan berlaku PRU atau peralihan kuasa seperti sebelum ini jika Anwar tidak mendapat undi majoriti? Okey. Ini hypothetical sahaja. Saya jangka mungkin Anwar akan menang undi majoriti, tetapi either or lah. Dia boleh juga kalah. Okey. Ada orang kata, ada undang-undang anti lompat parti, jadi dia kena undi en bloc and all that. Anda tidak faham. Anda tidak faham undang-undang anti lompat parti dan anda tidak faham bahawa sekalipun ada MP-MP, BN ke siapa ke tidak
menyokong Anwar pada masa undi percaya, mereka tidak perlu kosongkan kerusi. So itu salah, ya. Tetapi sekiranya Anwar kalah undi, sekiranya Anwar menang undi percaya, maka dia bukan lagi bergelar Perdana Menteri Kerajaan Minoriti. Dia akan bertukar menjadi Perdana Menteri Kerajaan Majoriti. Tapi sekiranya Anwar kalah undi percaya atau usul percaya, maka dia akan kekal sebagai Perdana Menteri Kerajaan Minoriti yang akan tumbang serta-merta kerana hilang undi percaya, dan Anwar tidak perlu letak jawatan sebagai Perdana Menteri atau mengusulkan pembubaran Parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong, dan terletak pada budi bicara Yang di-Pertuan Agong apa nak buat, sama ada nak bubar ke atau nak lantik Perdana Menteri baru ke atau apa ke, itu terpulang kepada Agong. Okey. Okey, saya rasa setakat itu sahajalah. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.